Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua adik-adik tahun 1 Fizik Gunaan di Universiti Tun Hussein Malaysia. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Azura Awan kerana sudi memberi saya peluang untuk berkongsi segala tips-tips, segala ilmu-ilmu yang pernah saya dipelajari di universiti, dan saya ingin berkongsilah kepada adik-adik supaya adik-adik berjaya, adik-adik akan dapat teruskan pembelajaran dan pengajian hingga ke grad lah, hingga ke tahun 4. So sebelum saya mulakan, lebih baik kita memperkenalkan diri. So saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Ali Al-Azim bin Halim. Saya bekas pelajar ataupun alumni daripada Fizik Gunaan. Baru saja sepatutnya saya grad pada bulan 10 lah, bulan ni, tapi dengan situasi COVID ni, so graduation terpaksa ditangguhkan. So saya baru saja menghabiskan pengajian di UTHM lah, dan kini saya diserap kerja dan sedang bekerja, baru saja bekerja di syarikat Sitera Malaysia Sdn Bhd yang berada di Kulim, syarikat Semiconductor Malaysia. So saya ingin meminta maaf lah kepada adik-adik semua kerana saya tidak dapat menjoin atau bersama adik-adik live kerana sekarang ni saya masih lagi bekerja, biarpun Sabtu dan Ahad tapi saya dapat meluangkan masa sedikit dan saya buat video ni untuk memberi sedikit ilmu kepada adik-adik lah. Jadi so first of all, I want to share with you guys the first keyword atau benda yang paling pertama di dalam diri kena tanam ialah matlamat. So abang Ali lah, saya bahasakan diri Ali. Ali letak matlamat dalam diri. Contohnya kita belajar ni, kita nak belajar sesuatu yang baru. Hari-hari kita nak belajar sesuatu yang baru. So saya sarankan untuk adik-adik sentiasa letak dalam diri, letak dalam kepala, kita sentiasa ingat yang matlamat kita ialah untuk belajar sesuatu yang baru hari-hari. Tak kisahlah benda tu pernah belajar ke apa, tapi ia itu satu ilmu. Kerana ilmu ni kita kena cari, kita tak boleh tunggu. Ilmu ni sentiasa kena cari. So the first one is matlamat lah. So ada certain orang matlamat dia ialah untuk membanggakan ibu bapa, kerana ibu bapa dah banyak tolong kita, dah banyak support kita daripada kita sekolah rendah lagi, kita belajar lagi, kita kecil lagi. So diorang dah didik kita, diorang dah habiskan duit untuk kita, diorang dah banyak support kita daripada kita kecil untuk kita berjaya. So kita kena sentiasa ada dalam matlamat diri untuk membalas jasa dengan memberi kejayaan ataupun memberi mereka sedikit, bagi saya sedikit je lah, untuk membalas jasa mereka dengan memberi kejayaan. So kita kena ada matlamat dalam diri tu untuk membangga. We want to our parent proud with us, right? So we need to always put in our mind, in our heart, to always berjaya dalam kehidupan ni, dan sentiasa berjaya lah. Okay, hopefully berjaya habiskan pengajian ni. Fizik Gunaan tak susah sebenarnya. Kalau mindset fikir susah, dia akan jadi susah. Tapi alhamdulillah saya boleh survive, saya boleh okey, tak ada masalah pun. Subjek-subjek dia tak susah pun. Cuma bergantung pada diri kita lah, kita nak berjaya ataupun tak berjaya. Itu the first thing. So first key kena ada matlamat. And second thing ialah dengan situasi sekarang ni, saya faham COVID
COVID-19 still berleluasa. So saya harapkan semua adik-adik sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan patuhi SOP yang telah diberikan. So the second thing ialah sentiasa bersemangat untuk belajar dan sentiasa bersemangat untuk mendapat new knowledge. Sentiasa bersemangat. Tak kisahlah, saya tahu kadang-kadang ada certain orang tu tak suka dengan kira-kira, tak suka dengan pakai imagination semua tu. Tapi kena sentiasa letak dalam diri, kena sentiasa bersemangat untuk membuat sesuatu benda tu. Adik-adik perlu letak dalam diri kena bersemangat untuk belajar. Kerana kalau tak ada semangat, saya faham kalau sebab kita sentiasa macam daripada sekolah kita dah dibiasakan diri dengan belajar face to face, right? So dengan keadaan sekarang ni kena belajar dengan secara online. So dia punya feel belajar tu tak rasa. Tapi adik-adik kena sentiasa sabarlah. Maybe insyaAllah dalam 2 or 3 months it's gonna be back to normal. And then buat masa sekarang ni adik-adik kena sentiasa bersemangat. Jangan hilang fokus, jangan hilang motivasi, jangan hilang semangat tu untuk belajar. Kerana belajar online pun tak ada beza dengan belajar hadapan. Sebab kita akan belajar sesuatu yang baru, kita akan sentiasa belajar. Itu untuk yang saya kepala untuk sentiasa bersemangat. So saya ingin kongsikan macam mana cara saya survive, cara saya berjaya, cara saya belajar sampai saya berjaya sekarang. Kira berjaya lah, saya dapat kerja, so kira berjaya lah. So saya seorang yang aktif waktu belajar di UTHM lah. Saya aktif dengan sukan. So tak percaya boleh tanya Dr. Azura, kerana saya sentiasa mewakili UTHM untuk bola tampar. So based on masa memang pack. So Sabtu Ahad Ahad sampai Khamis kelas. Jumaat Sabtu kemungkinan ada training. By the weekend, bila study pun ada training. So macam mana saya bagikan masa? Saya bukannya jenis yang bangun study, study yang betul-betul hard study, no. Saya bukan jenis yang macam tu. Sebab saya jenis yang bila saya rasa nak study, saya study. So study tak ada lah macam everyday nak kena study, everyday nak kena buat revision, no. Dia depend on cara orang masing-masing. So tapi benda yang paling penting ialah untuk adik-adik dalam kelas, give 200% focus when learning. So dalam kelas tu kena sentiasa tu. Kebiasaannya lecturer akan bagi lecture note awal-awal, ataupun diorang akan prepare lecture note, dan untuk adik-adik kita panggil buat revision dulu sebelum mulai kelas. So adik kat situ adik dah bagi, diorang akan bagi atau lecturer akan bagi gambaran kecil kepada adik-adik. So adik-adik kena sentiasa baca lah, ataupun tengok pada outline dia, tahu objektif dia. So adik-adik kena sentiasa prepare dalam diri. Kita tak boleh tunggu lecturer untuk bagi. Kita kena sentiasa minta benda tu. So bila dalam kelas sentiasa bagi 100%. If contohnya dalam kelas tu ada benda yang tak faham, try cari dulu. Sekarang ni semua benda ilmu boleh cari dalam internet, YouTube, Google, jurnal-jurnal lama, jurnal-jurnal dalam Google. So nanti doktor akan ajar cara macam mana kita nak tengok knowledge ataupun ilmu lecture note dalam internet. Bagi saya rasa serta adik-adik pun dah pernah buat benda ni kat matrik ataupun masa asasi, pernah belajar sendiri cari dalam YouTube. I know practice make perfect, but kena sentiasa buat revision lah, and then focus on the class. I know some of the course might be boring, but if you want to success,
boring or no boring, kena belajar juga, kena pass juga. So especially lelaki, perempuan saya tak kisah sangat. Lelaki sentiasa saya tak faham, ada yang malas, ada yang bukan malas lah, ada kurang attention about that course. But kita kena sentiasa ingat, parent kita bagi kita trust untuk kita berjaya untuk belajar. Diorang dah bagi lebih 100%. Diorang dah siang malam cari makan untuk kita belajar sekarang di mana kita sekarang. So first, macam adik-adik kena sentiasa prepare diri, kena sentiasa buat revision. Saya tak ada macam mana, saya bukannya jenis study yang esok exam, so 3 bulan 2 bulan sebelum tu dah study. Dia depend on adik-adik. Kalau adik-adik yang jenis yang dah start revision daripada hari first, dan itu lagi bagus. Itu sangat-sangat bagus, dan saya betul-betul sarankan untuk adik-adik daripada awal kena faham. Fizik ni dia tak perlu hafal, dia kena faham. Faham cara mudah. Faham cara macam mana konsep dia, cara dia A ke B, faham dia punya flow, InsyaAllah adik akan berjaya. Mudah. Fizik ni mudah saja. So tak ada apa-apa yang akan memeningkan kepala. Kalau adik faham daripada basic tu kena strong. Kalau ada yang benda yang adik kena buat revision balik, sebab fizik yang belajar di matrik ataupun asasi, pada yang subjek yang akan datang ialah sama, cuma ada sikit penambahan, ada sikit advance sikit daripada tu. Itulah bagi saya untuk cara ulang kaji lah. And then especially untuk bila final exam, sentiasa buat past year. Buat past year, kerana past year akan memberi gambaran macam mana bentuk soalan yang akan dikeluarkan. Kerana kalau adik baca nota saja, tak faham bentuk soalan, tak guna. So buat latihan dengan past year supaya adik faham cara bentuk soalan yang akan diberikan oleh lecturer ataupun akan dikeluarkan untuk final year punya examination lah. So itu dari untuk tiga point. For the first one is matlamat, second one is sentiasa bersemangat, dan yang third one is cara pembelajaran. So saya tak tahu nak bagi apa dah. Cuma maybe saya akan share sikit. Adakah fizik gunaan ni bagus untuk industri atau tak? Sebenarnya sangat-sangat diperlukan oleh industri, kerana fizik gunaan ni ialah basic untuk semua engineer. So contohlah adik belajar fizik gunaan ni, adik dalam kos fizik gunaan ni, ada orang cakap takkan jadi lecturer saja. No. Takkan jadi kena kerja dalam link fizik saja. No. Dalam fizik gunaan ni, you will learn the basic thing for all engineers, all engineers type. So if you love about the statistic, you can go to the statistic. And if you love about processing, you can go to the processing. So you can go to many field. Jangan letak sebagai buat fizik gunaan ni nak jadi sebagai lecturer saja. No. So macam mana sekarang saya bekerja di syarikat Citera, semiconductor fabrication wafer. So dekat sini you will learn many more about this thing, but you need to have the basic. So basic yang paling bagus ialah fizik gunaan. Fizik gunaan sangat-sangat. Dalam fizik gunaan you can learn about semiconductor, you will learn about the material, you will learn about photonic, for
for photo and then electronic. So you will learn about that thing. So you have the basic for many field on industry. So you can go everywhere. So jangan rasa takut kerana kalau ambil subjek ni, you guys akan kata, oh peluang pekerjaan aku kurang. No. Peluang pekerjaan dia banyak kalau based on physical ni. Macam saya intern di Citera ni selama 6 bulan. So that's intern hujung SEM sangat-sangat bagus kerana dia dapat memberi kita peluang untuk kita belajar, terus belajar. Lepas pada study terus intern, and then kemungkinan besar rezeki dia elok terus diserap kerja seperti saya lah. So dekat sana bila intern, you will learn a new thing every day. So you need to survive, and then please jangan bawa sikap yang adik rasa bagus di universiti akan sama dengan tempat kerja. No. Environment dia berbeza. Environment kerja dengan environment study berbeza. Tapi adik tak perlu risau. Kerana apabila kita belajar di bila belajar di UTHM ni, dia orang akan dalam go through the semester ke semester, dia orang akan diberi kelas-kelas yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita dan akan digunakan dalam daily lah. Nanti ada maybe doktor-doktor akan ada buat lagi event yang melibatkan orang-orang industri. So dekat situ adik dah boleh ambil input sikit-sikit about industri, macam mana environment industri. So environment industri ni, you guys akan bekerja dengan orang-orang yang professional. So you need to be a professional too. You need to behavior like professional. You need to always be humble. Kena sentiasa rajin. Itu je. Tak ada apa isu pun. And then kalau ada adik rasa macam fizik gunaan ni tak bagus ataupun tak ada future, adik-adik salah lah. Kerana fizik gunaan ni kos fizik gunaan ni sangat membantu fresh graduate untuk dapat kerja dalam many field lah. So you can go to electronic, you can go to medical, you can go to where? You can go on the production team. You can go to many more. I think you can also go to kerajaan punya field. You can go to many else field. So you guys don't worry about the working. Now focus. Now first from the start, you need to gain yourself. You need to motivate yourself to study hard. Not study hard, study smart. Always sentiasa belajar dengan bersemangat lah. Itu paling penting. You need to bersemangat ketika belajar. And then you need to learn by your own self. Jangan tunggu lecturer nak bagi. You guys kena belajar dengan diri sendiri. Ada certain people, ada orang yang ada advantages bila korang belajar sendiri. Sebab bila korang belajar sendiri ni, korang ada sedikit gambaran mula-mula, and then baru rujuk pada lecturer, dan lecturer sentiasa akan membantu. If you guys don't understand about one topic, one chapter, you can came out with one the question and then go ask personally to them. You can go to their cubicle or their room to ask the question. Dia orang lagi suka untuk bertanya soalan. Kerana lecturer ni sangat-sangat baik. Dia orang akan banyak ajar kita, banyak
membantu kita untuk ni. And then contoh yang keadaan sekarang, saya faham dengan COVID ni, so you guys tak akan pergi ke college lagi kan. So you guys boleh WhatsApp tanya, doktor chapter ni sebab saya ada soalan, saya tak faham chapter ni. So tapi make sure sebelum you guys want to ask the question, you need to know sikit. Awak perlu tahu dulu ini sebab apa, ini sebab apa. You need to learn by your own self first, and then you can go ask question if you don't understand about that field. So jangan rasa malu untuk bertanya, jangan rasa takut nak bertanya, kerana pepatah Melayu pernah berkata, malu bertanya sesat jalan. So you need to tak perlu malu, kerana orang yang bertanya soalan ni ataupun orang yang sentiasa bertanya apabila dia tak faham, insyaAllah dia akan orang yang akan sentiasa ingat ilmu tu. And then if kalau kawan-kawan yang mana-mana ada, atau adik-adik mana, kawan-kawan adik-adik yang mana ada ilmu atau advantages yang mana-mana pandai tu, tolong ajar kawan-kawan awak. Jangan kedekut ilmu. Sebab kalau awak kedekut ilmu yang awak dapat tu, ataupun knowledge yang awak dapat tu, kadang-kadang dia akan hilang. So if you teach your friends, you will remember, atau you akan lebih faham. And then kawan yang awak tolong tu, contoh macam someone yang ajar pada Ali akan faham, okay, maybe ni sebab ini, ni sebab ini. So if kawan-kawan yang mana ada ilmu tu, atau mana-mana yang dah faham, tolong kawan-kawan yang mana tak faham. And yang mana-mana tak faham, yang kawan-kawan yang mana tak faham tu, jangan tunggu kawan tu baru beritahu. You need to learn by your own self first, or on your self first, and then baru bertanya kawan-kawan yang mana faham. Sebab kalau contohlah kalau awak tak, adik-adik tak pandai, takut nak jumpa lecturer, tanya kawan-kawan yang mana faham dulu. So bila dah tanya kawan-kawan still tak faham, baru pergi berjumpa lecturer. So itu sajalah yang Ali atau Abang Ali dapat kongsikan. Abang Ali minta maaf sekali lagi sebab tak dapat join live adik-adik untuk berkongsi many more tips. Tapi kalau adik-adik ingin bertanya apa-apa, boleh contact dengan Dr. Azura lah. Boleh contact dengan Dr. Azura, boleh contact dengan Kak Yusha. And then kalau nak contact Abang Ali, minta je nomborkan ni Dr. Azura. Nanti Dr. Azura akan bagi ni lah maklumat Ali kat adik-adik. So Abang Ali ucapkan all the best for you guys, and don't worry, semua 4 tahun akan rasa sekejap saja. Tapi even though sekejap, please sentiasa letak dalam diri, belajar, niat. Kalau bagi Islam, niat kerana Allah. Sebab ilmu ini adalah satu tanggungjawab setiap manusia untuk kita belajar, untuk kita kena dapatkan ilmu tu. So I wish you guys all the best, and then make our applied physics always on the top on the applied science group. So that's all from me. So it's now I need to continue my work. So thank you guys, and I wish you all the best. Thank you.